Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Maya dan mari kita lihat apakah berita menarik luar dan dalam negara yang berlaku sepanjang minggu lalu. Berita pertama adalah mengenai Microsoft yang mengumumkan bahawa sokongan Android pada sistem operasi Windows 11 akan diberhentikan bermula 5 Mac 2025. Tindakan ini sekaligus akan menghentikan sokongan aplikasi Android yang diberikan sejak 2022. Sistem Windows Subsystem for Android tidak akan diteruskan menjadikan aplikasi baharu tidak boleh dimuat turun selepas 5 Mac 2025. Tetapi aplikasi yang telah dipasang akan boleh terus digunakan pada waktu yang sama bermula 6 Mac 2024. Aplikasi Android tidak lagi akan dipaparkan apabila carian versi App Store dilakukan. Seterusnya mengenai ujian pemanduan e-testing yang akan diperkenalkan pada April 2024. Dengan ujian pemanduan e-testing ini, calon boleh mengambil ujian memandu tanpa penyeliaan fizikal daripada pegawai JPJ di sebelah mereka. Prestasi calon memandu akan ditetapkan menggunakan kamera dan alat-alat pengesan yang terbina pada kereta dan keputusan ujian memandu ini boleh dikeluarkan secara serta-merta tanpa sebarang input daripada pegawai JPJ. Pihak Kementerian Pengangkutan dan JPJ mempunyai matlamat untuk menjadikan ujian memandu e-testing sebagai satu-satunya ujian lesen kenderaan menjelang 2030. Seterusnya, pihak PLAS telah mengeluarkan jangkaan yang mana trafik akan berada di tahap puncak di antara jam 5 hingga 6 petang setiap hari bekerja sepanjang Ramadan. Bagi membantu melancarkan pergerakan, pihak PLAS akan memastikan semua lorong masuk dan keluar di Plaza Tol akan beroperasi sepenuhnya. Selain itu, mereka juga akan menyediakan alat bantuan mudah alih pembaca pembayaran tol dan alat bantuan sokongan di Plaza Tol. Diikuti juga dengan semua kerja penyelenggaraan di Plaza Tol akan ditamatkan sebelum jam 4.30 petang dan juga mereka akan menambah jumlah kaki tangan barisan hadapan di Plaza Tol. Pasukan bantuan teknikal di Plaza Tol juga akan ditugaskan untuk sentiasa berada dalam keadaan bersiap sedia selain memastikan semua kemudahan awam di kawasan rehat dan rawat beroperasi sepenuhnya. Nikon telah mengumumkan bahawa mereka akan mengambil alih syarikat kamera Red Digital Camera. Nikon akan mengambil alih 100% pegangan saham Red Digital Cinema bersama-sama dengan semua tenaga pekerja mereka melalui persetujuan Membership Interest Purchase Agreement yang mana Nikon akan mengambil alih semua aset dan juga liability sedia ada syarikat tersebut. Next adalah mengenai Xiaomi 14 akhirnya dilancarkan secara rasmi di Malaysia. Peranti ini hadir dengan spesifikasi kelas mercu dengan pelbagai ciri menarik yang tersedia. Skrin sejenis LTPO AMOLED sebesar 6.36 inci dengan kadar segar semula 120Hz. Di sini juga ia menggunakan chip Snapdragon 8 Gen 3 dengan memori 12GB RAM dan storan dalaman sehingga 512GB. Diikuti juga sokongan Xiaomi HyperOS sebagai pelengkap peranti bersama bateri 4610 mAh dengan sokongan pengecasan pantas berwayar 90W dan nirwayar 50W. Kanta Leica Vario Summilux dengan persediaan tri-sensor 50MP juga terbina bersama. Harga jualan peranti ini bermula RM3,499 sehingga RM3,799 sebuah. Cyberjaya Women's Network telah diperkenalkan melalui Cyberview Sdn Bhd. Inisiatif ini adalah untuk memastikan wanita di negara ini dapat terus diperkasakan secara komprehensif. Ia merupakan platform untuk bimbingan, pembangunan kerjaya dan peningkatan kemahiran wanita dalam komuniti teknologi yang sedang meningkat di Cyberjaya. Cyberview turut menyifatkan inisiatif ini sebagai tanda keperhatian kepada golongan wanita. Buat kali pertamanya, Instagram berjaya menewaskan TikTok. Menurut Sensor Tower, pada tahun 2023, Instagram menerima 768 juta jumlah muat turun aplikasi. Ia adalah 20% lebih tinggi berbanding tahun 2022. Manakala TikTok tahun lepas hanya menerima 733 juta jumlah muat turun iaitu 4% berbanding tahun sebelumnya. Jensen Huang, CEO Nvidia mengeluarkan kenyataan kontroversi mengatakan bahawa komputer PC yang dikeluarkan sejak 30 tahun lalu kini adalah usang. Menurutnya, kemampuan AI yang boleh dilakukan oleh PC yang dilancarkan tahun ini dikategorikan sebagai AI PC yang membuatkan kesemua PC yang tidak mempunyai kemampuan yang sama usang. Ini adalah kerana NPU dan GPU yang boleh menyokong pemproses AI kini dilihat sebagai satu keperluan. Hikmat seru pandu bulk dari Eropah sedang melihat untuk memasuki pasaran Malaysia.
Melalui perkembangan terbaru, pihak Bolt telah pun mula melakukan pencarian pekerja untuk mengetuai operasi mereka di Malaysia. Selain khidmat tempahan pengangkutan ke destinasi, Bolt turut menyediakan khidmat untuk tempahan makanan dan barangan runcit melalui Bolt Food selain khidmat sewa kenderaan. Dengan perkembangan baru ini, sama-sama kita nantikan pengenalan perkhidmatan Bolt di Malaysia. Kongres Amerika Syarikat mengumumkan akan memperkenalkan RUU yang akan mengharamkan TikTok daripada beroperasi di Amerika Syarikat sekiranya ia tidak dijual oleh ByteDance. RUU yang dibentangkan pada Khamis lalu memberikan ByteDance tempoh 165 hari untuk menjual perniagaan TikTok mereka di Amerika Syarikat. Selepas tempoh tersebut, store aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store boleh didenda sekiranya terus membenarkan aplikasi dimuat turun di Amerika Syarikat. Pihak Kongres menggunakan alasan TikTok mendatangkan risiko kepada keselamatan negara kerana didakwa bersekongkol dengan Parti Komunis China CCP. Baiklah, sekian daripada saya Maya untuk berita mingguan Amans pada kali ini. Kami di Amans ingin mengucapkan selamat berpuasa buat semua dan kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.